Selamat sejahtera, kami daripada kumpulan 2 ingin membentangkan subjek dari subjek nilai masyarakat Malaysia yang disyarah oleh Muhammad Rusdan bin Hassan, dan tajuk yang kami dapat ialah asas ajaran Islam. Saya Leka Palvanen dari nombor matrik 17 DSB 21F1023. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Purwana Anda Perempuan Murali. Nombor matrik saya 17 DSB 21F1013. Selamat sejahtera, saya Tana Loshni Subramanian, matrix number 17 DSP 21F1030. Selamat sejahtera semua. Nama saya Tanusha Vigneswaran. Nombor matrik saya ialah 17 DSB 21F1019. Hello semua, nama saya Dewa Hartani anak Perempuan Sararan. Nombor matrik saya adalah 17 DSB 21F109. Dalam tajuk ini terbagi kepada 5 bahagian, dan bahagian yang akan dibentangkan oleh saya ialah pengenalan Islam sebagai al-din. Pengenalan Islam sebagai al-din bermaksud cara hidup yang merangkumi segenap aspek kehidupan manusia, antaranya dari segi politik, ekonomi dan sosial. Al-din adalah sistem yang lengkap mengandungi ajaran, hukum dan peraturan yang ditentukan oleh Allah kepada manusia. Skop ajaran Islam terbahagi kepada 3. Yang pertama ialah akidah, berasal daripada akadah yang bermaksud ikatan atau simpulan. Istilahnya keimanan kepada nilai-nilai murni yang mutlak terikat kukuh dalam hati sanubari seseorang, membuahkan sikap, pandangan, perilaku dan perkataan yang menepati syariat yang tidak mungkin terurai oleh sebarang paksaan, perubahan, suasana dan keadaan. Seterusnya akhlak, bermaksud perangai, budi pekerti, adab dan tabiat. Istilahnya keadaan jiwa yang terpancar darinya, tingkah laku dan perbuatan manusia yang menjadi kebiasaan. Al-Ghazali menyatakan bahawa ia adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang dengannya lahir sesuatu perbuatan atau tingkah laku. Dan akhir sekali syariah, bermaksud jalan untuk diikuti. Hukum-hukum perundangan yang digubal oleh Allah bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia, masyarakat dan negara. Syariah yang bersumberkan Al-Quran dan Al-Sunnah tidak boleh diubah oleh manusia, manakala undang-undang ciptaan manusia boleh diubah mengikut kehendak majoriti dan perintah. Seterusnya, sumber-sumber ajaran Islam terbahagi juga kepada 3. Yang pertama ialah Al-Quran, iaitu kalam Allah yang diturunkan dalam bahasa Arab kepada Nabi Muhammad SAW secara beransur-ansur melalui perantaraan Jibril AS bersifat mukjizat secara mutawatir, dan membacanya adalah ibadat. Yang seterusnya Al-Sunnah, sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW sama ada dari segi perkataannya, perbuatannya, pengakuannya atau sifat kepribadiannya. Dan akhir sekali Al-Ittihad, pandangan ulama' berhubung hukum sesuatu perkara yang tidak dinaskan oleh Al-Quran maupun Al-Sunnah secara qat'i berdasarkan buah fikirannya melalui andaiannya atau qiyas terhadap hukum yang sedia ada dalam Al-Quran maupun Al-Sunnah. Seterusnya, keistimewaan Islam terbahagi kepada 5. Yang pertama iaitu Rabbaniyah, iaitu Islam adalah agama wahyu yang tiada campur tangan sesiapa. Islam sebagai agama Rabbani mempunyai ciri-ciri yang sesuai dengan penciptanya yang maha tinggi. Seterusnya, alami atau universal. Islam diturunkan untuk seluruh alam, bukan kepada kaum atau tempat tertentu sahaja. Islam tidak menilai kemuliaan seseorang berdasarkan kepada keturunan, warna kulit dan wajahnya, tetapi berdasarkan ketakwaannya kepada Allah SWT. Dan ketiga ialah waqi. Islam adalah agama praktikal dan bukan semata-mata teori yang boleh dilaksanakan di dalam kehidupan seharian manusia. Segala hukum hakamnya adalah praktikal dan di dalam batas kemampuan manusia. Seterusnya, tinggi atau agung. Islam adalah agama yang mempunyai kedudukan tertinggi dan tidak ada agama-agama lain yang setanding dengannya. Akhir sekali, syamil dan kamil. Islam adalah agama yang mencakupi seluruh kejadian manusia dalam seluruh bidang kehidupannya. Sistem Islam sesuai dengan semua keadaan, suasana atau rupa bentuk kehidupan manusia dan hubung kaitnya dengan alam seluruh tanpa mengira tempat dan masa. Tajuk seterusnya akan dibentangkan oleh Dewa Hartini. Baik, terima kasih Leka. Saya akan meneruskan pembentangan ini. Akidah keras pembangunan Muslim. Sabda Rasulullah mengatakan, sesungguhnya dalam satu jasad itu ada sepikul daging. Apabila elok daging itu, maka eloklah seluruh jasad. Sekiranya ia rosak, maka rosaklah jasad seluruhnya. Ketahuilah ia adalah hati.
Pengertian. Akidah bermaksud dalam bahasa Allah ikatan atau kesimpulan. Dalam istilah pula keimanan kepada Allah SWT yakni menakui kewujudannya. Iman. Dalam bahasa ia bermaksud aman, percaya atau benar. Istilah pula membenarkan dengan hati, mengucapkan lidah dan mengamalkan dengan anggota hati. Tauhid dalam bahasa ia bermaksud menjadikan sesuatu itu satu. Dalam istilah pula iktikad terhadap kewujudan dan keesaan Allah yang membezakannya dengan makhluk lain. Asas-asas akidah. Yang pertama, kepercayaan kepada beriman kepada Allah meliputi keimanan kepada kewujudannya, nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang agung yang mencerminkan kesempurnaan dari seluruh sifat kekurangan dan kelemahan. Yang kedua, kepercayaan kepada malaikat. Iktikad yang jazam bahawa Allah menciptakan malaikat. Malaikat tidak pernah menderhaka kepada Allah, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Peranan dan tanggungjawab malaikat tersebut adalah Jibril menjadi duta dan utusan di antara Allah dan para rasul, Mikail menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Ridwan menjaga perbendaharaan dan isi syurga. Yang ketiga, kepercayaan kepada mempercayai bahawa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan rasul. Antaranya adalah Taurat oleh Nabi Musa AS, Zabur oleh Nabi Daud AS dan Al-Quran oleh Nabi SA. Kepercayaan kepada Rasul. Allah telah mengutuskan para nabi dan rasul ke berbagai bangsa untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Nabi-nabi yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu dalam bentuk hukum syarat adalah rasul-rasul Allah. Jadi rasul adalah nabi, tetapi nabi belum bertentu. Kepercayaan kepada hari akhir. Iman kepada kehidupan akhirat adalah rukun iman yang kelima dan menjadi asas kepada ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Akhirat datang dengan kemustaan alam semesta. Pada hari itu, semua yang abadi akan mati dan bumi akan digantikan dengan alam lain dipanggil akhir. Kepentingan beriman pada hari akhirat. Hari akhirat membangunkan insan yang benar-benar bertanggungjawab terhadap tindakan. Orang yang melakukan kesalahan akan segera bertaubat kepada Allah. Komitmen untuk ketaatan kepada Tuhan. Hidup manusia akan mempunyai tujuan kebahagiaan abadi berlima. Membina masyarakat beriman dengan negara berpandukan undang-undang syariah. Kepercayaan kepada qada dan qadar. Allah beriman dalam Al-Quran bahawa takdir adalah peraturan Allah yang ditetapkan untuk segala sesuatu di alam ini. Iaitu, semua peraturan ini adalah undang-undang dan peraturan yang mengandungi sebab akibat. 2.3. Pembinaan dan pengukuhan akidah. Pembinaan akidah hendaklah merujuk kepada petunjuk Allah dan Rasul. Iaitu menjadi tanggungjawab setiap Muslim untuk mempelajari dan memahami manhaj Islam yang sebenar. Komitmen adalah hidup mengikut arahan Tuhan. Sentiasa berusaha meninggalkan apa yang Allah larang. Melakukan sesuatu perkara semata-mata kerana Allah adalah salah satu ciri orang yang beriman. Mujahadah al-nafs ialah perjuangan melawan nafsu dan memelihara agama Allah. Ia perlu dilakukan. Faktor membatalkan akidah. Melalui pertuturan atau pertuturan, seseorang yang mengeluarkan perkataan yang bertentangan dengan akidah Islam. Seperti mengatakan Islam tidak layak untuk diamalkan sepanjang zaman, mempermainkan Allah, Rasulnya, kitab-kitabnya, nama malaikatnya, mengatakan Islam. Mengatakan hukumnya mendinas tidak bersesuai dengan zaman moden dan sebagainya. Jadi, hati perlu dilindungi daripada perkara yang boleh merosak akidah. Salah satu kerosakan akidah dari segi akidah ialah kekufuran batil terhadap Islam atau melalui sebahagian daripada ajaran Islam di dalam Al-Quran dan Hadis. 25. Peranan akidah dalam membangunkan umat.
Setelah 13 tahun membina dan memantapkan akidah di Mekah, Rasulullah telah membentukkan kepribadian yang kuat dan daya tahan yang tinggi dalam mempertahankan Islam. Dan akhirnya berjaya membina tamadun Islam yang cemerlang menjadi model generasi akan datang untuk membina tamadun yang ideal. Sekarang pembentangan ini akan diteruskan oleh Tanusha. Terima kasih Artini. Selamat sejahtera semua. Nama saya Tanusha Anam Perempuan Vigneswarin dan saya akan menerangkan tentang syariat dalam kehidupan Islam. Syariat ialah ajaran yang diajar oleh Rasulullah SAW dari Allah, prihatin dengan meningkatkan iman untuk membebaskan fikiran manusia daripada penyebahan berhala dan kurafat, memperbaiki akhlak untuk membebaskan manusia daripada pengaruh dan penyelewengan hawa nafsu dan memperbaiki masyarakat untuk membebaskan manusia daripada despotisme, kekacauan dan penindasan. Tujuannya adalah untuk menjaga kesejahteraan manusia dan menjaga keadilan manusia. Kepentingan syariat dalam kehidupan manusia. Undang-undang Islam ialah undang-undang dan peraturan Islam yang mengatur semua aspek kehidupan manusia. Syariat Islam adalah panduan yang sempurna kepada semua isu kehidupan dan kehidupan manusia di dunia ini. Pengertian terminologi terdapat 5 iaitu syariah, fiqh, hukum, undang-undang nas, masadir. Maqasid syariah terdapat beberapa elemen-elemen penting iaitu memelihara kesucian dan kepercayaan beragama, menjamin keselamatan nyawa dan anggota tubuh badan manusia, menjamin kemurnian fikiran dan kewarasaan akal, menjamin kehormatan dan maruah diri dan menjamin usaha pemilikan dan penguasaan harta. Skop syariat terdapat beberapa skop iaitu hubungan manusia dengan Allah, hubungan antara manusia sesama manusia, hubungan antara manusia dengan alam. Pelaksanaan syariah. Kewajipan adalah tanggungjawab individu dan mesti dilaksanakan pada peringkat individu. Ia adalah susunan khusus dalam konteks hubungan manusia dan Tuhan seperti solat, puasa dil. Penguatkuasaan syariah dikuatkuasakan oleh agensi penguatkuasaan undang-undang seperti polis, mahkamah dan penjara. Peranan syariah. Pendekatan pembangunan menurut Islam iaitu tauhid, khilafah, taqiyah, al-adalah. Dalam pembangunan umat terdapat 3 iaitu pembangunan individu, fizikal, kognitif, emosi dan spiritual. Kedua ialah pembangunan masyarakat. Islam menuntut keadilan dan prinsip persamaan bagi semua manusia iaitu kejiranan yang baik, kejujuran dan kebajikan. Ketiga iaitu pembangunan negara. Hak-hak manusia dilindungi dengan adil oleh undang-undang tanpa mengira bangsa dan fahaman agama. Akhir sekali, syariat Islam sebagai pemacu pembangunan ummah. Terdapat 4 iaitu mendidik manusia, memelihara 5 asas, menegakkan keadilan dan keperluan manusia kepada syariat dan kesan pengabaiannya. Dan seterusnya, Puwana akan meneruskan pembentangannya. Terima kasih Tanusha. Topik seterusnya ialah topik keempat iaitu konsep ibadat membina insan berkualiti. Pengertian ibadah iaitu bahasa taat tunduk, patuh dan menyerah diri. Istilah pula ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Seterusnya ialah jenis ibadah. Jenis ibadah dibahagikan kepada 2 iaitu ibadat umum. Ibadah untuk memenuhi hak diri sendiri, hak semasa manusia dan hak alam sekitar. Contohnya mengandungi ta'abudi seperti perkahwinan, penceraian dan lain-lain. Tidak mengandungi ta'abudi seperti seni bina, perkilangan dan lain-lain. Ibadah seterusnya ialah ibadah khusus, melibatkan segala aktiviti yang dilakukan oleh Muslim untuk menunaikan hak Allah ke atas diri mereka yang melibatkan 3 unsur utama iaitu niat, pelaksanaan dan penilaian. Selain itu, asas-asas ibadah. Asas-asas ibadah terbagi kepada 4 iaitu ilmu sahih, kaedah melaksanakan ibadah dengan cara benar seperti mana diajar oleh Nabi Muhammad. Ihsan,
mencapai keikhlasan dengan mendekatkan diri kepada Allah dalam setiap keadaan dan urusan. Iman pula, pelaksanaan ibadah merupakan manifestasi iman seseorang. Akhir sekali, ikhlas, tidak menghiraukan pujian atau cacian orang lain. Impak ibadah. Kesan pengabaian ibadah. Gejala sosial dan krisis moral seperti pembuangan bayi, rompakan, seks bebas, penagihan dadak dan lain-lain. Krisis alam sekitar seperti pencemaran alam sekitar, pembalakan haram, pemusnahan hutan dan lain-lain. Krisis keluarga seperti penceraian dan penderaan kanak-kanak mengabaikan tanggungjawab. Ibadah melahirkan insan berkualiti, melahirkan insan rabani, melaksanakan syariat Allah, melahirkan individu berperibadi unggul, pembangunan kemanusiaan yang seimbang, menyelesaikan gejala sosial dan krisis moral, dan umat yang sentiasa positif dan maju ke hadapan. Seterusnya, hasil pelaksanaan ibadah melahirkan insan rabani, melaksanakan syariat Allah, melahirkan individu berperibadi unggul, pembangunan kemanusiaan yang seimbang dan menyelesaikan gejala sosial dan krisis moral. Hai sekali, keistimewaan ibadah. Perhubungan manusia dengan Allah tidak memerlukan perantaran. Ibadah boleh dilaksanakan di mana-mana kecuali tempat yang kotor dan najis. Dan setiap individu manusia boleh menjadi ibadah dengan syarat-syarat tertentu. Seterusnya, Tana Loshni akan meneruskan pembentangannya. Terima kasih Puana. Selamat sejahtera. Tajuk yang terakhir bagi pembentangan ini ialah akhlak dalam pembentukan jati diri Muslim. Pengertian. Moral adalah tingkah laku yang ditentukan oleh etika sama ada baik atau jahat. Etika pula nilai-nilai yang berkaitan dengan sikap yang menentukan tingkah laku manusia. Akhlak. Dari segi bahasa, kal bermaksud kepercayaan, keyakinan, sikap ataupun tabiat. Istilahnya ialah suatu keadaan jiwa yang menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu tanpa pertimbangan fikiran terlebih dahulu. Imam Ghazali, sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang darinya muncul perbuatan tanpa memerlukan pertimbangan fikiran terlebih dahulu. Terdapat dua akhlak. Yang pertamanya ialah akhlak mahmudah. Ia dituntut dalam Islam dan segala kebaikan yang dilakukan oleh manusia sama ada kecil atau besar, dan ia juga menerangkan pelaksanaan tanggungjawab terhadap perintah Allah dan kepatuhan kepada larangannya. Yang seterusnya ialah akhlak mazmumah dan dituntut oleh Islam dan adalah segala bentuk perlakuan yang dicela oleh syarak dan menerangkan pelaksanaan larangan Allah dan keingkaran terhadap perintahnya. Skop akhlak menurut Islam. Yang pertamanya ialah akhlak manusia dengan Allah, menghargai dan menjaga pegangan dan hubungan dengan Allah melalui iman dan ibadah terhadapnya, mentaati perintah dan larangannya, mensyukuri nikmatnya, bertasbih, berzikir dan bertaubat. Seterusnya, akhlak manusia sesama manusia. Pertamanya, dari segi diri, menjaga kesihatan, sentiasa bersabar, ikhlas dan jujur. Dari segi keluarga pula, kita haruslah menghormati ibu bapa, saling membantu satu sama lain dan menjaga ahli keluarga. Akhirnya, dari segi masyarakat, tepati janji, menjaga amanah, mengasihi manusia, menyeru kebaikan dan mencegah keburukan. Akhirnya, akhlak manusia dengan alam. Hubungan manusia dengan haiwan, tumbuhan dan persekitaran lain. Haiwan yang halal untuk dimakan hendaklah disembelih terlebih dahulu secara belas kasihan. Kita dibenarkan membunuh haiwan yang membahayakan kita seperti ular, kalajengking dan sebagainya. Manusia wajib melihara alam sekitar dan tidak boleh memusnahkan alam sekitar tanpa sebab yang diterima oleh syarak. Itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.